Insan moral ini terdapat dalam 3 perkara inilah, iaitu pemikiran, perasaan dan perlakuan. Pemikiran ini bermaksudnya berfikiran rasional, untuk satu perkara, melakukan perkara yang tidak menyalahi undang-undang, melakukan perkara yang baik, melakukan perkara yang boleh orang kata tidak dianggap bersalah dalam setiap perlakuan yang dilakukannya. Yang kedua adalah tahu membezakan betul atau salah. Jadi kita lihat di sini, para pelajar perlu tahu bagaimana perlakuan yang salah, bagaimana perlakuan yang betul. Perlakuan yang betul adalah membantu orang, tidak mencuri. Perbuatan yang salah ialah mencuri, bersikap malas dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kita lihat di sini, perkara yang ketiga ialah boleh membuat keputusan. Kita boleh membuat keputusan sama ada perkara ini baik ataupun tidak, kelakuan ini baik atau tidak, ataupun sesuatu tindakan itu ada baik ataupun tidak. Dan keempat ialah dapat menyelesaikan masalah. Kita dapat menyelesaikan masalah. Dari pemikiran kita ini, kita dapat membantu orang untuk menyelesaikan satu masalah. Contohnya orang yang susah, kita bantu dengan memberikan mereka keperluan barangan. Kemudian kita bantu mereka untuk mencari peluang-peluang pekerjaan yang dapat untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, itu yang menyelesaikan masalah mereka. Okey, itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri kedua di sini adalah perasaan. Perasaan seseorang. Kita mempunyai perasaan prihatin terhadap seseorang individu tersebut. Prihatin terhadap seorang tua. Maksudnya kita bila melihat seorang tua itu hendak melintas jalan, kita prihatin, kita menolong, membantu orang tua tersebut melintasi jalan yang sibuk dengan kenderaan. Yang ketiga di sini adalah empati. Kita empati dengan mereka, simpati dengan mereka, dan kita akan membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Yang tiga ialah simpati. Bila kita melihat seorang tu sakit, kita simpati dengan orang tersebut. Kita cuba membantu untuk mengembirakan orang tersebut. Dan kemudian kita gembira. Kita dapat membantu orang supaya orang tersebut akan gembira. Itu perasaan. Apabila orang susah, kita bantu mereka terlepas dari kesusahan, mereka akan gembira dengan segala perlakuan mereka. Kemudian kecewa, perasaan kecewa. Kita melihat orang susah tidak dibantu, kita kecewa. Ini bukan perasaan daripada hati nurani kita kecewa. Dan kemudian kita sedih, kita melihat suatu perkara yang tidak baik berlaku, seperti orang tua dicuri, dipukul dan sebagainya, kita sedih. Berlakunya penderaan di kalangan kanak-kanak, kita sedih. Itu adalah perasaan baik, ciri-ciri baik insan yang bermoral. Yang ketiga sini adalah perlakuan. Kita bersikap adil terhadap sesama insan. Kita berperi kemanusiaan terhadap manusia ataupun pada haiwan. Kucing-kucing, kita tidak memukul kucing, tidak memukul ayam, tidak memukul anjing dan sebagainya. Itu adalah bersifat berperi kemanusiaan. Kita berbudi pekerti yang baik, membantu orang. Berbudi pekerti yang baik dan jiwa seseorang. Kemudian kita menghormati sesama rakan. Kita menghormati ibu bapa kita. Kita menghormati guru-guru kita. Kita menghormati rakan-rakan kita. Kita menghormati jiran-jiran kita. Itu adalah sikap perlakuan daripada seorang yang insan yang bermoral. Kemudian kita bertindak mengikut undang-undang. Kita memastikan bahawa kita sentiasa mematuhi undang-undang. Kita datang ke sekolah tepat pada waktunya. Kita balik sekolah tepat pada waktunya. Kita tidak ponting sekolah, tidak ponting kelas. Itulah sifat-sifat bagi insan yang bermoral. Tidak melakukan sebarang kesalahan. Okey. Jadi para pelajar tadi telah diterangkan apa yang masuk kepada insan yang bermoral. Kemudian kita juga telah diterangkan tadi oleh saya ciri-ciri insan yang bermoral dari segi pemikiran, dari segi perasaan dan juga daripada segi perlakuan. Menunjukkan insan tersebut adalah seorang yang bermoral. Contoh laku insan yang bermoral kita lihat di sini ialah seperti bersimpati terhadap mangsa banjir yang kehilangan harta benda. Itu salah satu sifat daripada pemikiran, daripada perasaan, daripada perlakuan. Kita membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Menghormati amalan kepercayaan pelbagai kaum dan etnik. Ini maksudnya kita bersifat adil, kita bersikap berperi kemanusiaan. Kita menghormati jiran-jiran lain walaupun mereka berlainan agama. Kita hormati rakan kita walaupun mereka berlainan agama, tapi mereka hidup dalam satu masyarakat dengan kita. Okay, kita juga mematuhi peraturan dan undang-undang ditetapkan oleh pihak sekolah. Itu salah satu sikap perlakuan kita, bertindak mengikut undang-undang. Di sini kita mengikut peraturan dan undang-undang. Kita juga berfikiran rasional. Kita tahu membezakan baik betul atau tidak dalam mematuhi peraturan dan undang-undang. Kita juga prihatin terhadap undang-undang yang terdapat di sekolah, terhadap undang-undang terdapat jalan raya contohnya lah. Kemudian kita juga bersahabat tanpa prasangka dengan rakan-rakan lain yang berlainan agama dan
bangsa. Itu juga sikap yang bermoral. Insan yang bermoral, mereka ini akan bersahabat baik dengan semua orang tanpa rasa prasangka. Kalau kita juga sanggup mempertahankan menjaga imej negara. Ini kita punya sikap yang baik, prihatin, kita simpati, kita gembira. Juga di sini kita dapat sanggup mempertahankan dan menjaga imej negara kita. Kita juga perlu rajin ke sekolah untuk menimba ilmu. Itulah satu sikap insan yang bermoral. Okey, para pelajar sekalian, perlu tahu kepentingan menjadinya insan yang bermoral. Jadi sebagai insan yang bermoral, para pelajar perlu ada dalam diri sendiri, dalam diri pelajar sendiri. Apa dimaksudkan insan yang bermoral dalam diri pelajar? Bila para pelajar mempunyai ciri-ciri insan bermoral dalam diri pelajar, pelajar akan berasa hidup yang tenang dan sejahtera dalam kehidupan seharian pelajar. Kerana pelajar tidak melakukan satu yang salah ataupun satu kelakuan yang tidak baik dalam masyarakat. Jadi para pelajar akan hidup dengan lebih tenang dan sejahtera. Di samping itu juga pelajar akan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan mengikut kepercayaan agama masing-masing. Apabila para pelajar hidup jadi insan yang bermoral, maksudnya para pelajar ini menjadi seorang yang sangat baik dari segi pandangan masyarakat, dari pandangan agama dan juga dari pandangan individu di sekeliling para pelajar. Okey, dan yang seterusnya yang kedua di sini adalah keluarga. Kita akan mendapat keluarga yang bahagia. Apabila keluarga itu menjadi insan yang bermoral, keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan yang bahagia. Institusi keluarga akan menjadi kukuh, hidup aman damai, tidak berlakunya pergaduhan dalam keluarga masing-masing. Dalam hidup bermasyarakat, para pelajar dapat hidup bermuafakat dan harmoni dalam komuniti, dalam masyarakat. Masyarakat akan hidup dalam saling bantu-membantu, tidak bergaduh, tidak berprasangka antara satu sama lain. Jadi masyarakat akan hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Dari segi negara, tiada ada pencabulan hak di antara etnik-etnik yang hidup di Malaysia. Tidak berlakunya pergaduhan antara orang Cina dengan orang Melayu dengan orang Cina dengan orang India. Jadi kita lihat di sinilah akan menunjukkan satu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang hormat menghormati antara satu sama lain. Sampai itu imej negara juga terpelihara. Tidak ada berlakunya pergaduhan antara etnik di negara kita. Rakyat hidup dengan aman dan damai. Kita dapat bergerak ke mana-mana tanpa berlakunya pergaduhan. Kita tidak takut bergerak ke mana-mana. Kerana kita dijamin, rakyat dijamin akan hidup dalam aman dan sentosa. Dan segi alam pula, alam maya, dalam alam sekitar kita juga akan terpelihara. Alam terpelihara dan dipelihara dan mengelakkan penularan penyakit akibat pencemaran. Jadi para pelajar tahu sekarang negara kita ni mengalami sindrom, iaitu penyakit virus COVID-19. Jadi kita semua perlu elak daripada terkena penyakit COVID-19. Kita perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh sekarang keadaan sekarang ni kita tidak boleh penjarakan perlu jaga, berada 1 meter daripada rakan kita, berada 1 meter daripada individu yang lain. Kita juga perlu jaga kebersihan diri kita, perlu membasuh tangan, kita perlu memakai mask ataupun topeng untuk mengelakkan daripada jangkitan daripada individu yang lain. Itu kita perlu elakkan. Ini adalah salah satu orang kata sebagai satu hukum alam lah. Mana penyakit, selalunya kita sebagai manusia akan diserang oleh pelbagai penyakit atau wabak-wabak penyakit yang lain. Jadi para pelajar, di sini kita telah belajar mengenai kepentingannya hidup menjadi insan yang bermoral. Okey, jadi baiklah para pelajar, sampai di sinilah apa yang saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan keadaan menjadi insan yang bermoral. Insan yang bermoral ini sangat ditagihkan kepada semua pelajar. Insan bermoral adalah pilihan hidup kita. Kita perlu pilih untuk menjadi sebagai seorang yang bermoral. Bila kita menjadi seorang bermoral, dalam diri kita akan dapat membantu keluarga kita. Kita akan dapat membantu negara kita. Kita akan dapat membantu sekeliling alam sekitar kita. Jadi, jadilah insan yang bermoral.